Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pencinta ilmu, para pencinta Al-Quran dan Sunnah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi ini 23 Rabiul Awal 45 bersamaan dengan 9 hari bulan 10 23, kita teruskan pengajian kita dalam tafsir surah Al-Baqarah, surah yang kedua, juzuk yang pertama, ayat 84 sehingga ayat 86. 84-86. Ayat ini Allah Ta'ala nyatakan sambungan kepada perbincangan kita yang lepas. Dalam ayat 83 Allah Ta'ala buat perjanjian dengan Bani Israel 8 perkara. Yang pertama sekali hubungan dengan Allah, kemudian yang lain itu hubungan dengan masyarakat dari sudut kemanusiaan, silaturrahim, kaum kerabat, anak yatim, orang miskin. Kemudian disambung lagi dalam ayat 84 ini, al-ahdu wal mithaq, perjanjian masih lagi dengan Bani Israel dalam beberapa perkara dalam sudut jenayah. Yang ayat 83 dari sudut ihsan, dari sudut buat baik. Yang ini dari sudut larangan. Itu dia panggil betapa tingginya susunan mantiqul Quran. Para pelajar, ayat 83 ihsan, ayat 84 dan ayat yang kita baca di sini dari sudut larangan, al-manhiyat. Allahu akbar. Tetapi apa boleh buat, janji hanya tinggal janji. Yahudi tetap melanggar perjanjian dan mereka akan beramal dengan Taurat apabila kena dengan selera dan nafsu mereka. Di akhir ayat Allah kata tak cerdiknya Bani Israel ini, sebab mereka telah menukar nikmat Allah Ta'ala dengan azab. Jual nikmat, beli azab. Jadi untuk meringkaskan masa, para pelajar sekalian, kita baca ayat, kemudian kita pergi kepada tafsir, terjemahan dan huraiannya, insya-Allah. Ayat 84 bagi pelajar yang ada pimpinan Jawi, muka surat 26. Muka surat 26. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. Tengok terjemahan ayat, kita ambil satu-satu. Wa iz akhadna mitsaqakum. Kita dah belajar dah dalam siri-siri yang lepas. Kalau Allah kata wa iz akhadna mitsaqakum, maknanya kalau ingatlah ketika kami buat perjanjian dengan kamu. Dan ingatlah ketika kami mengikat perjanjian setia dengan kamu, Bani Israel,
Apa dia janji? La tasfikuna dima'akum. Tulis. Janji pertama, bahawa jangan kamu menumpahkan darah, yakni berbunuh-bunuhan sama sendiri. Yahudi ni dia bunuh balas sama sendiri. Macam mana? Tunggu kejap, tengok dia punya huraian. Wala tukhrijuna anfusakum min diyarikum, dan janganlah kamu mengusir sama sendiri dari kampung masing-masing. Thumma aqrartum wa antum tashhadun, kemudian kamu telah berikrar. Ikrar makna berjanji, terima perjanjian, mematuhi perjanjian setia itu, dan kamu sendiri pula menjadi saksi yang mengakui kebenarannya. Apa dia makna ayat ini para pelajar? Kita tengok munasabatul ayat, munasabah ayat ini. Kana safkud dima, menumpahkan darah, berperang sama sendiri, menghalau kawan sendiri, adalah suatu fenomena yang jelas berlaku di kalangan Bani Israel. Bani Israel ini sama-sama dia pun dia kelahi. Wa zallat hadhihi az-zahira ila asri tanzil, berterusanlah perangai buruk ini sehinggalah sampai ke zaman turunnya Quran, zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yahudi Bani Quraizah, dengar ni, di Madinah ada dua kabilah, Aus, Khazraj. Yahudi pula ada tiga kumpulan. Yahudi Bani Quraizah, besar sekali ni, halaful Aus, dia buat pakatan dengan Aus. Yahudi Bani Nadir, halaful Khazraj, dia buat pakatan dengan Khazraj. Khazraj dengan Aus berperang selama 120 tahun. Berapa tahun 120 tahun dia balah. Dia perang sekejap, mati ramai, akak darah putih. Stop, habis dah tentera, habis bekalan, tunggu dulu ni. Tunggu anak hak muda-muda besar janggut semula, balas pula 120 tahun. Jadi Bani Quraizah duduk dengan Aus, Bani Nadir duduk dengan Khazraj. Dua-dua Quraizah, Aus, Bani Nadir ni Yahudi. Bila berlaku peperangan di antara Aus dan Khazraj, Yahudi ni masuk campur dengan geng-geng yang dia buat pakatan. Jadi Yahudi dibunuh Yahudi. Itu maksud ayat. Yahudi bunuh Yahudi. Dia menceroboh tanah kawan ni, dia ceroboh tanah kawan ni. Dia halau keluar orang ni, halau keluar kawan ni. Ma'anna dzalika muharramun alaihim binasit Taurah. Sedangkan dalam Taurat sudah jelas haram perbuatan itu. Tengok tu Allah kata, la tasfikuna dima'akum wa la tukhrijuna anfusakum. Jangan, tapi mereka ni langgar. Itu dia panggil langgar. Yang jadi masalahnya, contohnya Aus gitawan Khazraj. Dalam tu ada Yahudi sekali. Jadi puak-puak Yahudi Bani Quraizah pergi tebus. Sebab apa tebus? Sebab menebus tawanan ini ada dalam kitab Taurat. Kerana itulah Allah Ta'ala sebut di sini dalam ayat 85 nanti, mu ambil separuh, mu tinggal separuh dia. Allah larang kamu berperang, kamu berlawat. Bila Allah Ta'ala suruh pergi tebusan, mu pergi tebus, itu daripada kepeningan yang melampau yang telah berlaku pada siapa? Kepada Yahudi, semua Yahudi lah pening belaka. Sekarang ni kita duk cakap Yahudi zaman Nabi. Sekarang ni di Palestin, di Gaza sedang berlaku pertumpahan darah yang begitu dahsyat. Yahudi bom, ahli Islam berlawan pula. Dia mula dulu, orang Islam tak jahat, dia mula dulu. Maka kita kena
banyak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, Allahumma ansur ikhwana, kata Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin wal mustad'afin fi Palestin, fi Gaza, ala al-yahudi al-ghasibin al-zalimin ya rabbal alamin. Patutnya imam-imam masukkan doa ni dalam kunut, baru dia jadi kunut nazilah. Kunut nazilah. Yahudi zaman dulu lagi, bila boleh percaya? Dulu kita datang kan, sahabat kita mari daripada Gaza tu, menjelaskan kepada kita tentang cerita Palestin. Allahul musta'an. Kita minta Allah Ta'ala bantu kita semua dari menghadapi suasana-suasana yang tidak baik. Baiklah, kita terus dengan tafsir. Itu perjanjian, itu pelanggaran. Summa aqrartum wa antum tashhadun. Allah kata mu sendiri bila buat perjanjian kamu setuju, kamu tanda tangan ni, tapi di belakang kamu buat perjanjian lain dengan kafir dan kamu langgar. Allahu akbar. Baik. Tengok ayat 85. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. ثم أنتم هؤلاء, kemudian kamu ini wahai Bani Israel, kamu berbunuh-bunuhan sama sendiri dan kamu usir satu puak dari kaum kamu keluar dari kampungnya. Tadilah Aus Khazraj, Bani Quraizah dengan Bani Nadir. Ai innahum min ba'di dhalika al-mitsaq wal iqrar wa syahadati alaihi. Puak-puak itu setelah selesai perjanjian, menerima aku janji, buat saksi di atas janji itu, naqadul mitsaq, mereka batal perjanjian. Sebab apa? Dia tetap juga dengan geng-geng dia, dengan pakatan dia, lawan sama sendiri. Lawan sama sendiri sebab nak menunjukkan kesetiaan. Sebab itulah dia kata pentingnya pakatan ini kalau ada kesetiaan. Bila kita setia, kita kena kira lah. Yahudi sama Yahudi lawan, walaupun dalam Taurah larang. Sebab dia setia dengan Aus, orang ni setia dengan Khazraj. Maka kita belajar daripada sirah ini bahawa kalau kita nak buat pakatan, kita berpakatlah dengan orang-orang yang tidak merugikan Islam. Sebab kalau tidak, kena ambil hati, ambil macam-macam aura dengan kawan-kawan, maka kita pun akan terjebak sama melakukan perkara yang dilarang. Allahul musta'an. Tengok ni, maknanya Taurah larang bunuh sama dia buat, dia langgar. Tengok ni apa kata, kamu bunuh sama sendiri, keluar daripada kampung kamu. Kampung dia, kampung Bani Quraizah, kampung Bani Nadir, semua tu di Madinah ni. Cerita di Madinah. Tazaharuna alaihim bil ismi wal udwan. Kamu pula tazaharun ay tata'awanun ala ahli millatikum bimaksiatillah. Kamu pula berbantu-bantuan dengan orang lain
Yahudi pergi tulu Aus, tulu Khazraj untuk menentang mereka dengan melakukan dosa dan penghinaan. Masa dia pergi dia tak ingat, kata orang tak khabar sebentar. Sudah berperang, tengok-tengok, weh, bangsa kita, anak beranak kita kena tawan. Apa jadi? Wa in ya'tukum usara tufaduhum wa huwa muharramun 'alaikum ikhrajuhum. Dan padahal kalau mereka datang kepada kamu sebagai orang tawanan, anak beranak dia kena tawan, kamu tebus mereka. Oh, susah hati dah lah pergi tebus. Sedang perbuatan mengusir mereka diharamkan juga ke atas kamu. Ini perangai Yahudi. Ai innahu ba'da an asri. Selepas daripada Yahudi menawan, dua-dua pihak kena tawan, maka dia pergi bantu puak-puak Yahudi dia untuk membebaskan. Dia panggil apa ni, menebus orang-orang dia kena tahan. Sama ada dia tebus dengan bayaran atau dia buat pertukaran orang. Mu Aus, mu tangkap orang aku, hantar mari, aku hantar orangmu. Itu dia panggil uslub tabadulul asra. Tabadul al-asra, bertukar-tukar tawanan. Berlaku. Ataupun bayar dengan duit. Mana tawanan tak cukup. Oh ni kena tawan 10, je ni tawan 15. Macam nak tukar. 10 hantar balik, 5 lagi bayar. Gitulah yang terjadi. Allahu Akbar. Jadi dia kata, oh, kami buat tebusan orang kita ni sebab ada dalam kitab Taurat. Maka Allah Ta'ala bantah, Taurat juga larang kamu berperang sama sendiri, mengeluarkan kawan-kawan daripada kampung halaman. Kenapa tak ikut? Ini yang dipanggil ikut separuh, tak ikut separuh. Maka Allah Ta'ala marah. Tengok ayat seterusnya. Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Sesudah itu maka patutkah kamu hanya percaya kepada sebahagian dari isi kitab Taurat dan mengingkari sebahagian yang lain? Separuh kitab Taurat dia ambil, separuh lagi dia langgar. Maka Allah Ta'ala nyatakan bahayanya perbuatan pilih-pilih ayat. Kita hari ini, dalam negara umat Islam hari ini, lebih kurang apa yang berlaku pada Yahudi. Dia panggil amalan terpilih. Amalan terpilih. Kita buka Quran, Quran kata boleh solat, buatlah masjid, solat. Zakat, lagi semangat zakat sebab dapat duit, buat zakat. Puasa jadi acara, bagi benarkan puasa. Haji, satu perniagaan. Orang naik kapal melancong, orang putih benar. Bahkan orang panggil kapten kapal, orang putih. Ada gambar arwah bapak saya ni, dia pergi haji tahun 60 berapa ni, yang bagi hadiah atas kapal haji pada jemaah haji ni orang putih. Orang putih mana kafir lah maksud sayanya. Tak kira lah warna dia hitam ke putih. Benar. Tapi bila kita bincang tentang muamalat, riba haram, no. Judi haram, no. Bahkan di Malaysia ni, kalau ada negeri yang menghalang judi, akan ada bantahan daripada orang-orang yang bukan Islam. Sebab apa dia rasa kuat? Sebab dia bergabung dengan orang Islam yang menyokong mereka. Hati-hati tuan-tuan. Jadi kita ambil separuh, tinggal separuh. Ambil separuh, tinggal separuh. Dan Al-Quran yang kita suka, ambil. Ayat-ayat kita tak suka, pendamkan dulu. Tak mampu,
tak mampu, tak gerak, macam-macam alasan, kita kata kau jawablah depan Tuhan nanti. Kalau kita sudah ada kemampuan tapi kita tak mau buat, kita jawablah depan Allah apa yang sepatutnya kita jawab. Jawab atas dunia semua orang boleh jawab belaka. Yang tengah-tengah bersalah pun mengaku tidak bersalah. Apa jadi dengan kumpulan ini? Dia tak boleh syarah panjang, takut ada yang kepanasan. Kita pergi kepada ayat seterusnya. Allah marah, ambil separuh tinggal separuh. Fama jazaa'u man yaf'alu dhalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya. Habislah. Ini hukuman atas dunia. Tanda itu pelajaran. Hukuman ke atas orang yang ambil separuh tinggal separuh. Ajaran agama ini, apa hukuman dia? Maka tiadalah balasan bagi orang yang berbuat demikian itu dari antara kamu selain dari kehinaan ketika hidup di dunia. Allahu Akbar. Umat Islam ni umat yang mulia, tapi kenapa mereka hina atas dunia? Sebab mereka tidak ikut perjalanan agama yang ditinggalkan oleh Allah, tidak mengikut sunnah yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi suruh kita ta'awun, bekerjasama, bersatu padu di atas Islam. Kita pergi balas sama sendiri, kita buat pakatan lain dengan orang-orang bukan Islam, kita mengatakan inilah kelemahan kita. Tak kira lah belok barat ke belok timur, yang pentingnya itu yang terjadi. Orang Islam pula terbagi dua pula. Ada Islam yang nak semangat, cintakan Islam. Ada orang yang sekular, ambil separuh-separuh Islam. Maka Allah kata, kalau inilah sikap kamu, Quran aku ambil separuh, sunnah ambil separuh, Islam ambil separuh, maka kamu akan dapat kehinaan di atas dunia. Kita tak akan jadi ke depan, kita akan jadi ekor di belakang. Walaupun Islam pada pemerintahan khalifah dulu sampai ke Andalusia, sampai ke Balkan, sampai ke ujung-ujung pelusuk-pelusuk Eropah tu, tapi sekarang ni apa sudah jadi? Dalam kampung kita pun orang kafir serang masuk. Ini kita jangan tidur lena. Hari ni para jemaah sekalian, dulu kalau orang kafir masuk, dia masuk kita nampak, dia masuk di perkampungan orang asli, dia masuk dalam gerakan-gerakan yang adalah beberapa gerakan Zionis, gerakan missionary masuk dalam dalam kampung kita atas nama charity kebajikan. Mari zaman kita ini lagi dahsyat, mereka masuk dengan alat-alat gadget yang ada dalam poket kita. Anak-anak kita kalau tidak dikawal, mereka akan terperangkap dengan mainan-mainan gadget, dengan mainan-mainan pendayah-pendayah. Mereka akan celaru dalam kehidupan beragama, wal'iyazubillah. Hina kita sebab jauh daripada Islam, hina kita sebab tak ikut perintah Allah dalam Quran, tidak ikut sunnah Nabi SAW dalam peraturan. Itu di dunia. Allah Ta'ala marah pada ahlul kitab. Dan ayat ini tuan-tuan jangan duk mikir untuk Yahudi. Memanglah sebab nuzul dia kepada Yahudi, cerita dia Yahudi, tapi Al-Quran ini untuk semua. Kata di ulama tafsir, tulis awal kaedah ni, al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Boleh imla, tulis al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Maknanya dia ambil kira ayat Quran ni umum lafaz dia, bukan khusus sebab. Kalau tidak gak ayat ni turun ke Yahudi, ayat ini turun ke Quraisy, mana ayat Melayu? Tak ada, relax kita. La. Itu dia panggil mukjizat al-khalidah, mukjizat Nabi yang berkekalan, iaitulah Al-Quran. Semalam kita baca kitab ni dalam bab mukjizat. Oh, menarik cerita. Tuan-tuan boleh tengok dalam rakaman kuliah maghrib malam.
InsyaAllah kita akan sambung lagi kuliah ni. Banyak cerita-cerita yang menguatkan semangat kita, keyakinan kita kepada Allah Azza wa Jalla, insya-Allah. Baik. Itu di dunia. Di akhirat apa jadi? Wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil azab. Dan pada hari kiamat akan ditolak mereka ke dalam azab seksa yang amat berat. Na'udzubillah. Atas dunia hina, kita dikuasai oleh orang kafir. Walaupun negara ni ramai umat Islam, tapi yang menguasai ekonomi kita siapa? Sekali ayam tak bertelur, tak goreng telur kita. Sekali berah tak ada, nana kita nak cari mana? Allahul musta'an. Kita tak sekira negara kita lah, kita tengok negara lain. Sebut negara kita tak boleh. Negara-negara umat Islam yang lain, apa sudah jadi? Diperkotak-katikan oleh orang bukan Islam yang menguasai mereka. Sedangkan mereka dulu berkuasa. Hari akhirat esok lagi dahsyat. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan apa yang kamu lakukan. Yuhaddiduhumullah wa yatawa'adahum. Ayat ini amaran daripada Allah. Tulis apa? Ayat ini merupakan amaran daripada Allah Azza wa Jalla. Siapa dia ambil agama ini separuh-separuh, yang dia nak dia ambil, yang dia tak suka dia tinggalkan, ataupun menafsirkan perjalanan agama mengikut hawa nafsu, maka Allah bagi tahu, Allah Ta'ala tidak lalai dengan apa yang kamu lakukan. Tindakan akan diambil di dunia dan tindakan akan diambil di akhirat. Itu ayat ini. Di akhir ayat, wa mallahu bighafilin amma ta'malun, ulama tafsir kata ayat ini ayatut tahdid wat tawa'ud bil azab, ayat amaran dan janji seksa bagi orang yang tak mau ikut peraturan. Kita mengatakan nas'alullah al-afwa wal afiyah. Kita minta Allah Ta'ala selamatkan kita, ya rabbal alamin, ya mujibas sa'ilin. Baiklah, kita ringkaskan perbincangan. Kita berpindah kepada ayat 86. Apakah sikap mereka? Kenapa dosa mereka? Kenapa mereka dihina? Dihina di dunia dan diseksa di akhirat. Lish, kenapa? Ayat 86 memberi jawapan. Ulaika alladhina ishtarawul hayatad dunya bil akhirah فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. أولئك الذين اشتروا العذاب أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة. Mereka itulah orang-orang yang mengutamakan kehidupan dunia dan kesenangannya dengan meninggalkan perintah-perintah Allah yang membawa kebahagiaan dalam kehidupan akhirat. Apa jadi? Jadi Allah Ta'ala kata ulaik, puak tu. Puak mana tu? Puak yang ambil separuh tinggal separuh. Mereka telah menukarkan nikmat dunia yang fana ini dengan nikmat akhirat. Allah buat jual beli seolah-olah begitu. Sebab dia panggil jual beli ni tukar hak milik, iaitulah mereka ambil kekufuran, mereka tinggal keimanan. Mereka ambil maksiat, tinggal syariat. Ambil perkara khurafat, tinggal sunnah. Ambil benda bid'ah, tinggal ajaran Nabi SAW. Ambil kehendak Yahudi, tinggal kehendak Islam. Na'udzubillah. Jadi mereka ini kerana habuan dunia yang sedikit, dia jual akhirat dengan dunia. Apakah hukuman? Apakah tindakan? Fala yukhaffafu anhumul azab wa la hum yunsarun.
maka tidak akan diringankan azab seksa mereka pada hari kiamat. Na'udzubillah. Dan mereka pula tidak akan diberikan pertolongan. Wal'iyazubillah. Jadi Allah Ta'ala bagi amaran kepada kita, kalau inilah perangai kamu, Allah kata kita tidak akan ringankan azab, kita tidak akan ringankan kedudukan mereka. Itulah yang kita bimbang para jemaah sekalian. Jadi alhamdulillah tamatlah perbincangan ayat secara ringkas-ringkas pada pagi yang berbahagia ini, insya-Allah. Untuk cerita Yahudi di Madinah, alhamdulillah saya telah usahakan bantu para jemaah. Kita dah tulis dalam kitab kita ni Al-Yahud fil Madinah. Ada 3 kumpulan. Yang pertama nama dia Bani Qainuqa. Ni hak mula-mula sekali kena halau. Kemudian golongan yang kedua dihalau daripada Madinah, Bani Nadir. Bani Nadir tadi yang buat tahaluf. Yang buat tahaluf apa dia panggil? Yang buat perdamaian dengan geng-geng dia tadi. Bani Nadir dengan Khazraj. Bani Quraizah dengan Aus. Kacik kata orang. Jadi ada 3 Yahudi, Bani Qainuqa, Bani Nazir, Bani Quraizah. 3 ni buat masalah belakang ke Nabi. Jadi kita letak cerita di sini supaya orang yang pergi Madinah kenang-kenangan. Jalan insya-Allah. Baik, kita berpindah ke Al-Fawaid. Mengambil 5 faedah daripada ayat yang besar ini. 5 faedah. Al-faidatul ula, faedah yang pertama, wa iz akhazna mitsaqakum. Ayat ini tanda pelajar. Dalam ayat ini Allah Taala buat perjanjian dalam bentuk larangan. Dalam bentuk larangan. 2 larangan besar. Jangan perang sama sendiri, jangan berbunuh-bunuhan sama sendiri, dan jangan keluarkan mereka daripada kampung mereka. Bani Quraizah, Bani Quraizah, Bani Nadir, Bani Nadir. Maka Allah Ta'ala guna ayat takbir dengan kamu. Tengok ayat. La tasfikuna dima'akum. Jangan menumpahkan darah kamu. Wala tukhrijuna anfusakum min diyarikum. Jangan keluar diri kamu daripada kampung kamu. Jadi Allah Ta'ala sebut ayat ini kamu. Seolah-olahnya kita bila kita keluar kawan kita daripada kampung, macam kita keluar kita sendiri. Bila kita tumpahkan darah kawan kita, seolah-olah kita tumpahkan darah kita sendiri. Allahu Akbar. Itulah jenayah yang dibuat oleh Yahudi pada ketika itu. Maka ulama tafsir kata, ulama tadabbur kata, annal ummata kan nafsil wahidah. Satu umat, satu kumpulan macam seorang diri, macam diri kita sendiri. Macam diri kita sendiri. Jadi setiap orang jagalah diri dia, jangan jaga orang lain. Itu uslub Quran nak suruh kita terasa, aku ni tak boleh kenak kepada kawan sendiri. Bila kita kenak kawan sendiri, seolah kita kenak kepada diri sendiri. Contohnya orang Islam kenak pada orang Islam, seolah-olah kita kenak pada kita sendiri. Gitu suasana kita yang berlaku sekarang. Allahu Akbar. Tapi apa boleh buat, geng-geng tali baru ni banyak. Tak kira di Arab ke Melayu ke, tali baru pada orang kafir ni banyak, kuat. Maka kita berhati-hati para jemaah sekalian. Yang kedua, ayat yang sama lagi. Summa antum haula'i. Ayat yang kedua, yakni ba'dal i'tiraf bil mitsaq. Jahatnya kalau orang perjanjian, tak janji awal lagi lain. Ini sudah buat perjanjian, kemudian batalkan janji. Ini lagi berat. Kita kata kalau tak berjanji asal lagi, adalah juga sikit hujah-hujahnya. Kita tak pernah berjanji. Tapi kalau sudah berjanji, tipu lagi dahsyat daripada tak berjanji. Maka puak-puak Yahudi sudah berjanji. Dalam kitab Taurat sudah jelas, jangan bunuh sama-sama kamu, jangan keluar sama-sama kamu. Maka oleh kerana Bani Qainuqa, tanda
Bani Qainuqa Yahudi, dia berkelahi dengan Bani Quraizah, sama-sama dia juga Yahudi belaka. Bani Quraizah Hulafa al-Aus. Bani Quraizah dia pergi gabung dengan buat pakatan dengan Aus. Bani Nadir dengan Khazraj. Jadi bila Aus dan Khazraj balah, Yahudi ni turut serta, masuk campur sekali. Maka berlakulah perbalahan, peperangan sama sendiri. Apabila mereka ditawan, tawanan itulah yang dijadikan tebusan. Jadi dalam Taurah larang, dia tak dengar, hak Taurah suruh tebus, dia ambil. Jadi Allah kata mereka ini ambil separuh, tak ambil separuh. Yang keempat, tulis ni faedah yang keempat. Faedah yang keempat, tiga kan? Tiga ke empat kan? Tiga. Tulis molek nombor tu. Allah Ta'ala gambarkan Yahudi sifat dianya batal perjanjian. Maka ulama tadabbur kata al-wafa'u bil ahdi min sifatil mu'minin al mukhlisin. Orang yang menunaikan tanggungjawab, tunaikan perjanjian, ini sifat orang mukmin yang baik. Wal ikhlalu bil ahdi, siapa dia batal perjanjian ataupun mengganggu perjanjian, berjanji tak tunai ataupun apa saja yang buat, min sifatil kafirin wal munafiqin, itulah sifat kafir ataupun sifat munafik. Iza ahada ghadar, kata Nabi SAW, bila dia berjanji dia tipu. Yahudi dia bukan janji dengan orang ni, janji dengan Tuhan pun dia tipu. Kalau setakat janji dengan manusia, Allah gampang, kata budak-budak, tak mudah sangat nak tipu. Jadi kita orang beriman, Nabi kata khaliful yahud, hendaklah kamu menyalahi akhlak kamu, perangai kamu, tingkah kamu daripada Yahudi suka berjanji tapi mereka juga langgar perjanjian. Kita orang beriman kalau berjanji tunaikan. Jangan duk main kona sana kona sini. Itu dia panggil sifat munafiqin wal iyaz billah. Sifat munafiqin, kita kata wal iyaz billah, kita minta berlindung dengan Allah Taala daripada sifat yang buruk. Yang keempat, afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Adakah kamu ambil separuh tinggal separuh? Kata di ulama tadabbur, tajzi'atu ahkamillah, menjuzuk-juzukkan hukum Allah. Yang ni saya ambil, yang ni kami tak nak. Dalam Quran kata nikah kahwin, kita menikah. Dalam Quran kata jangan ada percampuran bebas laki-laki perempuan, tak ada tutup aurat, langgar. Hak sunnah nikahnya akad nikah ya. Majlis perkahwinan orang putih. Percampuran bebasnya, pengantin tak tutup auratnya. Pengantin tak tutup aurat, mak pengantin pun berjambur juga. Ini kita kata ambil separuh, tak ambil separuh. Balik ke Taurat lah, supaya tak sakit hati orang dengar. Dalam kitab Taurat ambil separuh tak ambil separuh. Tengok dalam ulama kata di ulama tadabbur, dia kata Allah Ta'ala buat perjanjian, 4 perjanjian dengan Yahudi. 4 perjanjian dengan Yahudi. Yang pertama, jangan berperang sama sendiri. Yang kedua, jangan halau keluar sama sendiri. Yang ketiga, jangan bagi tolong orang lain untuk mengalahkan kawan sendiri. Yang keempat, kalaulah kawan kamu kena tawan, kamu kena tebus. Jadi 3 tu mereka langgar, dia ambil 1 je. Apa dia ambil? Dia ambil tebusan saja. Maka Allah Ta'ala cela Yahudi, afatu'minuna bi ba'dil kitab. Yahudi mengambil separuh je kitab Taurah, wa takfuruna bi ba'd, melanggar sebahagian yang lain. Itu untuk Yahudi. Untuk kita pun sama. Para jemaah sekalian, jangan duk tengok Yahudi je, tengoklah kita sama. Apa dia tengok kita sama? Iaitu Quran ambil separuh tinggal separuh. Kita akan, apa akan jadi?
Tengok Allah kata apa? Fama jazaa'u man yaf'alu dzalika illa minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yaumal qiyamati yuraduna ila asyaddil azab. Siapa dia ambil perkara tersebut, tunggulah kamu menerima kehinaan di atas dunia dan azab di akhirat, wal iyazubillah. Kita minta berlindung dengan Allah Ta'ala. Allahul musta'an. Yang terakhir, yang kelima, ulaika alladzina ishtarawul hayatad dunya bil akhirah. Mereka itulah orang yang jual agama, beli dunia. Jual akhirat, beli dunia. Jual Taurah, beli kasih sayang puak kafir Aus dan Khazraj. Jual Quran, beli undang-undang orang putih ataupun kehendak orang-orang yang bukan Islam. Kita kata inilah perbuatan yang jenayah yang besar. Maka Allah Ta'ala sebut Yahudi dilaknat, Yahudi di dunia dihina sebab mereka mengutamakan dunia tinggal akhirat, ambil kehendak nafsu tinggal Taurat. Maka para ulama mengatakan ayat ini bukan hanya untuk Yahudi. Kita orang Islam zaman kita ini pun, kalau perangai yang sama dengan Taurat, dengan Quran, kita juga akan dihina oleh Allah Azza wa Jalla. Nas'alullah al-afwa wal afiyah. Allahu akbar. Jadi macam mana tidak guna? Setiap umat ada agama dia, ada suruhan, ada larangan. Kita orang Islam pun ada agama kita, ada suruhan dan ada larangan. Maka jangan sekali-kali kita ikut peraturan-peraturan yang menyalahi syariat Allah Azza wa Jalla. Itulah yang kita bimbang para jemaah sekalian. Kita sentiasa berdoa kepada Allah Azza wa Jalla supaya Allah curahkan dalam hati kita ni sayang kepada Quran, sayang kepada sunnah. Bantulah kami ya Allah untuk melaksanakan tuntutan Al-Quran, tuntutan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan menjauhkan kita daripada semuanya dilarang dan dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla ataupun dibenci oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan kena ingatlah, kita manusia ni bila kita bercakap, ada kadang dia panggil tersasul cakap, terlepas cakap. Salah nak kata syurga jadi neraka contohnya, nak kata Quran pergi jadi benda lain. Jadi kita harap pelajar-pelajar ada depan ni beri peringatan supaya boleh dibetulkan pada saat itu, kan? Kena ingat. Sebab biasalah hidup ni bercakap ni ada kadangnya tersasul. Jadi kalau kita tersasul tu tolong tegur. Kalau salah dalam doa tersasul, jangan amin. Jangan amin. Kita kata salah tu. Yang kata tak boleh tegur ustaz lah. Kita boleh tegur sebab semua benda ada SOP, ada benda yang kita silap, maka diperbetulkan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunkan kesalahan kita, Allah Ta'ala maafkan segala perkara yang kita tersalah. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Ya Allah, janganlah ambil tindakan ke atas kami bila kami lupa atau tersalah. Allah jawab, qad fa'altu, aku dah terima. Jadi kesalahan mesti diperbetulkan, perkara yang lupa mesti diperingatkan, tetapi jangan diperakui. Ini salah, ikut juga. Sebab ustaz kata, la, tidak ada ta'assub kita dalam mencari kebenaran. Kita mengatakan alhamdulillahi awalan wa akhiran wa zahiran wa batina. InsyaAllah kita akan sambung ayat kita yang seterusnya, bermula ayat 87 sehingga ayat 90 insyaAllah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.